السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengurusi Lejata Kuasa Dr. Ustaz Ibrahim, adik kakak dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya mengucap syukur pada Allah kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini di tempat Quran kita dan bersesuaian dengan tajuk maudhu' kita pada malam ini, iaitu Al-Quran Dusturul Hayah. Al-Quran ini merupakan perlembagaan hidup kita. Perlembagaan ini makna kata syariat kita. Adik-akak sekalian, yang pertama sekali kita kena faham bahawa kehidupan kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lepas kita supaya kita lepas lembu padan.
Kalau kita pera kambing, kita lepas lembu padang kat dia pergi makan rupuk, dia pergi makan butir naka ko, butir pauh ko, gapo ko. Itu hijau lembu kambing. Ikut dia lah. Dia nak makan gotu, makan goni macam-macam. Ikut dia nak makan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ikat kita semua ini dengan Al-Quran. Bukan kata Al-Quran mari ini menyusahkan hidup manusia. Agama-agama syariat-syariat ni bukan barang nak menyusah kita. Tapi agama dan syariat ini adalah barang nak atur kehidupan kita supaya kita jadi manusia hak sengerti. Manusia hak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, bukan manusia hak kita nak. Sebab apa? Sebab kalau ikut masing-masing punya nak, macam-macam orang ni nak goni, orang ni nak gotu. Kehendak manusia ini adalah benda yang berbeza, tak serupa. Gapo hak manusia nak ni tak serupa, tak sama. Ambo nak golai, adik kakak nak golai. Tetapi Al-Quran mari ajar kepada kita bahawa gapo hak kita nak ni dia mesti duduk di atas satu perkara, iaitu Allah Ta'ala bui ataupun tak bui. Allah Ta'ala bui tak bui inilah kita panggil syariat kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Mana boleh kita hidup, kita tidak boleh hidup di atas muka dunia ni adik kakak, kalaulah kita hidup dalam keadaan ikut suka kita. Punah dunia ni. Rosaknya muka dunia ini apabila kita mikir masing-masing nak hidup dengan cara masing-masing. Sebab kemahuan kita ni, gapo hak kita nak ni tak serupa. Maka Allah Ta'ala waktu turun Quran nak atur kehidupan kita supaya nak bui jadi kena dengan gapo hak Tuhan nak. Bukan nak mari paksa kita. Ada benda hak kena paksa sebagai orang mukmin, dan tidak menjadi paksaan kepada orang yang tidak mukmin. Tapi semua manusia ni kena terima agama Islam ini sebagai agama. Bagi orang yang tak terima agama Islam, kita kena dakwah dia. Kita biasa dengar Islam ini agama fitrah. Itu benda kita biasa dengar. Islam ni agama fitrah. Gapo makna fitrah ni? Kalau kita tanya, fitrah ni makna gapo? Islam ni dia kena dengan kehendak kita. Kita nak gapo, Islam mai terus selesai. Misal kata, kita nak gapo atas muka dunia, nak cari rezeki. Orang yang nak cari rezeki ni tidak kata, oh kita tak boleh lah kerja gapo, apa kaduk sejik semaya saja buat kita. Siang malam pada berzikir saja. Dah. Boleh nak kerja. Malah rezeki ni Tuhan sebut dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada benda yang melata atas muka bumi ini kata Allah, melainkan Allah menetapkan rezeki kepada dia. Allah Ta'ala tahu qadar banyak mana, rezeki banyak mana Tuhan nak beri pada kita dengan usaha kita. Kita kena usaha. Sebab rezeki itu, lubang dan jalan kepada nak beri rezeki itu telah ada depan mata kita. Kita nak apa? Nak dunia. Tidak kata kena buat dunia, dah. Tapi jangan lebihkan dunia, nak banding dengan akhirat. Gapo sahaja kemahuan kita tidak pernah disekat oleh agama, tak pernah. Kecuali benda tu memang bawa mudarat kepada diri dan mudarat kepada orang lain. Di atas tajuk Al-Islam, Al-Quran, Dusturul Hayah, Quran ni perlembagaan hidup kita,
syariat hidup kita. Quran ni, syariat agama ni, dia mari jaga 5 perkara. Mungkin ada biasa dengar dah. Dia panggil perkara ad-daruriyat, 5 perkara. Perkara penting hak Islam jaga. Dia buat mari hukum untuk jaga 5 perkara. Yang pertama, yang asasnya Islam jaga, iaitu Islam jaga akidah. Jaga akidah. Gapo dia akidah ni? Ikatan kita dengan Tuhan. Kalau hidup atas muka dunia, seorang itu tak berasa bahawa dia tu jadi hamba Tuhan, maka dia hidup akan memperhambakan diri kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Sebab dia tak kenal Tuhan dia. Maka Allah memperkenalkan diri dia siapa. Nak kenal Allah, mesti dengan Al-Quran. Al-Quran, dia memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sutil Quran 30 juz ni, 30 juzuk Al-Quran ni, dia bicara masalah yang pertama sekali, Allah ni ada. Wujud Allah Ta'ala. Dan masalah Tuhan ada ni kita boleh terima belaka. Bukan kita saja, agama lain pun boleh terima kata Tuhan ni ada. Ada satu puak atas muka dunia ni, dia panggil golongan hak tak ada Tuhan. Golongan etis dia panggil, tak ada Tuhan. Ataupun kita sebut sebagai golongan hak tak ada agama. Golongan tak ada agama ni selarata dunia ada. Puak dia. Bagi dia agama ni adalah agama adalah benda yang mengkhayalkan kehidupan. Menakut-nakutkan orang. Tu bagi dia. Buat orang takut dengan neraka, buat orang takut kalau buat gini jadi gini, buat gini dak, dia kata. Hidup ini mempunyai pilihan masing-masing. Masing-masing boleh buat. Hak tu golongan pertama. Hak sesat. Tapi kalau parok mari, yang ngaku juga Tuhan ada. Walaupun dia tu anut benda hak tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan bagi dia. Dan agama ni benda yang menghayalkan pemikiran. Bagi dia yang lagu tu. Tapi apabila mari parok juga dia ngaku bahawa Tuhan ni ada. Hatta Fir'aun ni dia mengaku dia tu Tuhan. Tapi apabila mari saja dia nak mampu duk lauk, duk ngak lemah ngai, gapo dia kata? Dia kata aku beriman dengan apa yang diimani oleh kaum Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Allah Ta'ala kata, hari ni baru nak beriman. Tuhan tak terima keimanan dia di saat nyawa duduk di hujung lekung dia. Tuhan tak ada Tuhan belakang tu. Dia nak kata tak ada Tuhan lagu mana? Nak kata dunia jadi sendiri. Mana ada benda hak jadi sendiri? Tak gitu kan? Nak kata dunia ni jadi dengan sendiri. Nak kata jadi lagu mana? Mana? Jadi ni tak ada hak jadi sendiri. Semua ada sebab belakang. Semua ada sebab belakang. Nak jadi kecil manis, jadi dengan sendiri kecil manis. Tak. Mesti kita makan benda-benda ya, bersifat dengan manis ataupun benda-benda yang boleh jadi tubuh kita ni banyak gula. Nasi ke, air manis ke, buah-buah kayu hak manis, buah muktan ke apa semua. Dan benda tu bukan jadi selalu. Tak jadi selalu. Apabila dia panggil antibody kita, kuman hak baik dalam diri kita tu lemah, dia mari nyakit. Kehidupan kita ni tak ada benda hak jadi sendiri. Maka Tuhan nak ayat dia ni ada. Nombor satu. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah Ta'ala nak cerita dia pembuat dan menciptakan segala.
Dia duk royak dia buat. Okey, bab kata Tuhan ada, bab kata Tuhan ni berkenaan dengan Allah Ta'ala ni buat, menciptakan, tidak ada orang yang menolak benda ni. Hatta agama lain. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wala in sa'altahum, kalau mu tanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa dia buat langit bumi? La yaqulunna Allah, jawab Allah. Sebab apabila kita kata Tuhan buat, tak ada orang berani ngaku langit hak bahagian nara ni dia seorang buat. Kalau kita nak mengaku rumah ni, kalau kita nak mengaku sejid, nak bau binaan ni kita buat, boleh jadi. Memang boleh jadi. Sebab apa? Sebab kita buat sungguh. Tapi kalau kata tahap kita kata nak mengaku bahawa dunia ni, langit hak segian ni hamba buat, kalau ada orang kecek lagu ni juga, mana kata orang ni putus waya, kita kata. Kita pun tak percaya, orang lain hak akal molek tak percaya. Sebab tak ada orang boleh buat angin, tak ada orang boleh buat hujan, tak ada orang boleh buat air, tak ada orang boleh nak atur matahari, nak apa ni, nak pukul berapa, tak ada. Itu benda yang kita kena terima, dan orang hak tidak perlu agama Islam pun terima juga. Yang ketiga, Al-Quran mari cerita kepada kita Allah menguruskan apa yang dia buat. Allah Ta'ala ada yang pertama, Allah Ta'ala buat yang kedua, yang ketiga Allah Ta'ala menguruskan gapo dia buat. Tidak kata dia buat saya saja apa dia tinggal, dah. Dia buat langit, dia uruskan langit. Siang malam dia buat mari. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Semua ni adalah siang malam, mati orang hidup, hidup orang mati, ni kerja Tuhan berlakon. Biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Bab berkenaan dengan mengurus ni lah orang syirik pada Allah kalau tak buka Quran. Bapa kita kata syirik? Baik. Uruh rezeki, Allah Ta'ala yang beri rezeki. Kita usaha. Doa dan tawakal kita panggil ni. Doa, serah Tuhan. Kabar-kabar ada orang mari ajar. Doa nak cepat kaya. Doa nak suruh cepat kaya. Ajarlah selawat kau gapo kau nak suruh jadi kaya. Kaya miskin ni hak Tuhan. Orang usaha setara mana pun kalau Tuhan tak beri kaya, tak jadi kaya dia. Walaupun sama kerja, gaji sama banyak, nego sama laku. Harta yang Allah Ta'ala beri kita satu nikmat. Ya kita kena bersyukur banyak di atas gapo hak Tuhan beri kepada kita. Tapi pinjam semata ya. Allah Ta'ala nak ambil balik gapo hak kita ada ni. Mudarat, manfaat, semua ni mari pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita pergi buat dalam TikTok hari ni, kalau kita tengok dalam media sosial, ada seorang kecek, orang masuk jin. Dia ni ustaz katanya berobat orang. Padahal Tok Bomo bukan ustaz. Lah ni Tok Bomo dia tak guna mana dah nama Tok Bomo, pakai ustaz belakon lah ni. Malaysia dia panggil uskun, dia panggil ustaz campur dukun. Dia mana ustaz campur dengan dukun. Dukun tu Tok Bomo lah, dia panggil uskun. Ada satu video tu masuk jin. Lepas tu ada orang tanya, suruh ustaz tu tanyalah, gapo dia yakin berlaku dalam bulan Safar ni. Dia pun katalah jaga-jagalah 13 hari bulan 9 ni ada benda besar nak berlaku.
dalam bulan Safar. Kepercayaan ni kepercayaan yang bercanggah dengan hadis Nabi. Nabi kata tak ada sial pada bulan Safar. Terang-terang Nabi sebutlah hadis. Dan benda hak sial dalam bulan Safar ni, orang Melayu pun kadang-kadang percaya. Kalau orang tua zaman mula, orang tahu rumah bulan Safar, takut rumah terbakar. Nikah pun jarang-jarang, takut bercerai. Macam-macam kepercayaan orang Melayu berkenaan dengan bulan Safar. Padahal mudarat, manfaat, celaka, bahagia tu mari pada Tuhan belaka. Ini akidah ni. Kalau orang tu ambil tauhid daripada Al-Quran, bahawa Allah menciptakan, dia mengurus di atas apa yang diciptakan, dia tidak akan terlibat dengan syirik hak jin lagu ni. Caya ke jin, jin kata marinya kayak gini, bulan ni ada gini, macam-macam hak dia jin tu royak. Jin tu jin tua, wali di kalangan jin, dia jin tu ngaku dia tu wali. Kalau kita buka kitab Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali bahagian Bomo ni, biasanya kata dia jin hak masuk di dalam orang yang tak khabar ni adalah jin yang menipu. Jari hak betul, nipu belaka. Kita tak boleh dengar sepatah pun dia kecek sebab menipu, tipu hangit. Tapi hak ni lah orang kita duk percaya. Boleh ustaz kat bomo baca pas jin masuk kat bahasa bisom lah. Pak boleh hambat jin tu bahasa bisom lah. Padahal sebenarnya dia sedang tipu orang yang sakit dan juga orang yang berubat. Sebab kaedah dia tak sadar bercakap dengan dia. Hambat yang tubik. Dan jangan dengar sepatah pun perkataan dia. Sebab menipu. Walaupun dia kata jin tu hak masuk tu, kita kata jin Islam, kita nak bangun mana Islam, kita tak nampak dia. Kita pun tak biasa terkelih dia pergi sejid kalau kata Islam. Tapi bagi ni bagi orang percaya, bagi viral orang panggil zaman hari ni, kok TikTok, kok Facebook, dan buat live dalam TikTok tu. Kalau kau tengok buat live, berobat dalam live. Ini semua menipu belaka, tipu daya. Lepas tu jual pula benda hak boleh tak ada gangguan jin tak mari, kasturi kejar akak jual. Gatunglah kereta. Kalau bau bahasa pening-pening tu, dia kata jangan gatung, ada jin dalam tubuh. Ada setengah orang hak tak boleh bau, pening sungguh. Supaya air bau kan, ada hak air bau tu orang panggil sesuai molek dengan hidung kita, kita suka. Ada hak air bau jenis bau pening, orang tak boleh bau pening. Nak buat mana ke dia? Ambo ni nak cerita berahi pakai gaharu. Orang puai di rumah bau, dia kata Allah, dia kata bau petai kuda, dia kata. Apa tak usah pakai, dia kata nak balik rumah. Marah dia. Ya kita ni berahi pakai. Ada saya kita kata bau pindah jeruk. Allah, dia kata bau pindah jeruk. Dia tak suka bau lagu tu. Hak tu tak apalah. Hak ni masalah. Duk percaya ke bagai lagu ni. Dia kata jin tak suka bau wangi-wangi, jin suka bau busuk-busuk. Demo mana tahu jin tak suka bau wangi? Ya ada mesej ke demo? Oyak ke demo? Tak ada. Ada jin hak suka bau wangi dan ada jin hak suka bau busuk. Tapi kalau kita buka Quran, ambil Quran tu sebagai perlembagaan kita, kehidupan kita, kita tidak akan terlibat dengan benda ni. Sebab Al-Quran ni ubat besar. Ubat yang paling besar sekali, dia boleh menyembuh penyakit syirik yang ada pada tubuh manusia. Itu yang besar sekali. Bila manusia ni tidak terlibat dengan was-was, ragu-ragu,
Syirik tak mari. Tetapi apabila manusia ni ada penyakit was-was, mudah setan nak tipu dia. Syirik mudah nak mari. Amba sebut sama dalam kuliah kita. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita sebut yang nama Tuhan. Kita sebut kita minta 4 perkara. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil falaq. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala yang menciptakan segala benda, kegelapan malam Tuhan cipta, manusia pun Tuhan cipta. Minta 4 perkara, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Sebut nama Tuhan minta 4 perkara. Qul a'udzu birabbin nas. Kita sebut nama Tuhan 3, minta ya. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, Malikin nas. Ilahin nas. 3 kita minta. 3 perkara kita sebut nama Tuhan. A'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Minta sekarang aja. Min syarril waswasil khannas. Minta jauh daripada al-waswasil khannas. Godaan setan. Ulama tafsir buat takwil di surah Muawwizatain, surah Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas ni. Hak tu minta yang nama Tuhan, minta 4 perkara. Hak ni 3 seru nama Allah, guna nama Allah untuk minta atas perkara. Qul a'udzu birabbil falaq, kita minta dengan Allah Ta'ala benda hak tak boleh kita nak lari dan kita tak tahu benda tu nak mai dekat kita kecuali Tuhan yang tahu. Pada dia seorang lindung kita daripada 4 perkara. Dia seorang dia. Allah yang esa itu boleh lindungi kita daripada 4 perkara, 10 perkara pun dia. Batu kita pada ya, qul a'udzu birabbil falaq. Nak lindung daripada apa? Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan yang diciptakan oleh Allah Taala. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad, kegelapan waktu malam. Ada kegelapan orang panggil sihir. An-naffatsati fil 'uqad. Jadi simpul dengan simpulan. Mana sihir tu? Dan wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada hasad. Kegelapan waktu malam pun kita tak tahu gelap setara mana, kejahatan waktu malam pun kita tak tahu, kejahatan makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni ada baik ada buruk pun kita tak tahu, semua Tuhan tahu belaka. Oleh kerana benda lagu ni Tuhan tahu belaka, padang dia seorang aja untuk lindung 4 perkara. Tapi apabila qul a'udzu birabbin nas, kita minta dengan Allah Ta'ala dengan 3 nama, minta perkara. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Mintanya supaya jangan ada was-was syaitan. Kenapa begitu? Nak royak bunyinya adik kakak, kita nak lawan syaitan ni kita kena banyak sebut nama Tuhan. Dan kena banyak baca kalamullah, iaitu kalamullah Al-Quran. Baru jadi. Barulah hidup kita ni, orang kata orang hak sikit berzikir yang tipu setan. Orang hak banyak berzikir Allah Ta'ala jaga dia. Dan zikir itu mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mari pada siapa-siapa. Dan zikir juga ni Al-Quran ni sebagai az-zikr. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra. Inna, sesungguhnya, nahnu nazzalna, kami turunkan Al-Quran ini kepada kamu. Az-zikra, sebagai az-zikr. Wa inna lahu lahafizun, dan kami jaga Quran daripada orang buat khianat. Siapalahkah hari ni tak ada orang boleh ubah Al-Quran, boleh khianat pada Al-Quran. Kalau ada je orang hak cuba nak orang panggil nak pulah tafsir Al-Quran ikut cara dia, ada ulama hak mari betul, ada ulama hak mari lawan. Siapakah hari ni? Itu mukjizat Al-Quran. Yang keempatnya, Quran cerita hari kiamat. 4 perkara.
30 juzuk ni perkara tu yang dia cerita. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala buat, mencipta, Allah Ta'ala tarbiyah apa yang dia buat, dan akhirat. Kalau ikut Maulana Husin Ali Alwani, 4 perkara tu disebut dalam 4 bahagia yang dimulakan dengan Alhamdulillah. 4 perkara tu disebut di dalam 4 bahagian Al-Quran yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Adik kakak boleh baca aliran tafsir Waliullah Ad-Dahlawi, sanak dia siapa Maulana Husin Ali Alwani, dia buat kaedah tafsir Al-Quran. 4 bahagia Quran tu? Baik kita tengok. Sebab malam ni kita kecek hak Quran. 4 bahagia Quran tu, kalau kita royak mudah-mudah ke adik kakak, bahagia yang pertama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bermula dengan suratul Fatihah. Bermula dengan surah Fatihah. Bila mula dengan surah Fatihah, dia mari lagi sapalah kepada surah Al-Ma'idah, Al-An'am. Dia sapa pada Al-Ma'idah. Al-Fatihah sapa Al-Ma'idah. Dalam Al-Fatihah sapa Al-Ma'idah tu, kebanyakan dalil Allah Ta'ala cerita dalil tu adalah dalil yang menunjukkan adanya Allah. Cuma dalam surah Baqarah, lepas daripada dia sebut Quran ni berapa dia? Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Dia sebut belaka, lepas tu dia buat mari orang berimeh tu lagu mana, orang kafir lagu mana, perangai dia mari orang munafik. Lagu mana perangai orang munafik. Lepas daripada orang munafik tu, dia cerita sikit kita dengan syaitan ni lagu mana. Tu ada ni lagu mana. Wa iz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lepas daripada tu, dia koh-koh nak masuk cerita Bani Israel, dan dia koh-koh nak masuk cerita berkenaan dengan Yahudi. Dalam suratul Baqarah sambung dengan suratul Ali Imran, dia cerita berkenaan dengan orang Yahudi. Bermula daripada ulama Yahudi, orang awam di kalangan Yahudi, anak kepada orang alim di kalangan Yahudi, orang menego di kalangan Yahudi. Supaya kita hak baca Quran ni gambar siapa dia Yahudi. Siapa dia Yahudi? Sebab apa dia cerita Yahudi tu? Nak hurah tu. Al-maghdubi alaihim. Allah Ta'ala murkai dalam surah Fatihah tu, iaitu Yahudi. Sebab apa tu murka sangat Yahudi? Siapa Allah Ta'ala marah ke ulama dia, marah ke orang nego dia? Sebab kalau nego, dia kekoh orang. Dia kekoh orang. Supaya lah ni lah, orang Malaysia ada royak. Lah ni Malaysia beras harga mahal lah ni. Orang pakat marah belakang ke kerajaan. Kita tak tahu, tak berani nak marah. Nah, bapa kerajaan jadi beras mahal. Pelik lagi, beras di Supik itu tulis buatan Malaysia. Harga RM39. Buatan Malaysia. Hak di Supik itu tulis buatan Thailand. Harga RM29. Oh, bengong sekali tunggu. Lagu mana jadi murah hak Thailand, murah hak luar pada hak dalam pula. Duk gagal. Kalau kita biasa dengar durian Musa King. Mahal berdoa kadang-kadang. Orang Malaysia kata, toke durian tu Melayu, harga tu Yahudi, dia kata. Betul ke tak tahu lah. Orang dia kecek dah. Oh, dia kata ustaz, toke tu Melayu, tapi rego tu Yahudi. Rego lagu mana? Oh, kekoh berdoa, dia kata. Kekoh berdoa rego. Sebab apa orang boleh buat kata rego ni rego Yahudi? Sebab Yahudi memang kerja dia dah lagu tu. Kalau orang nak benar barang tu, oh dia naik rego sungguh. Oh tu Islam haram tu. Ya Rasulullah mari hijrah ke Madinah ni, Rasulullah nak kuasai ekonomi, buka pasar, buka naksa lagi ni. Sebab nak mampu monopoli dia panggil. Kalau ekonomi monopoli yang
dikuasai oleh orang Yahudi. Tengok cerita hak Madinah tak ada air tu. Hak telaga dibeli oleh Uthman ibn Affan. Telaga hak Uthman beli daripada Yahudi. Tika mana orang nak ke air belakang, dia naik ke go. Siapa orang tak nak ambil air? Tu perangai Yahudi. Siapa Rasulullah kata siapa dia boleh bebas kat telaga ni? Tak ada benda hak tu yang nak pergi syurga. Uthman tak ada kena kecek banyak. Klik rumah ambil pitih kah? Ambil duit wagi. Mula-mula wak kira lu tak saya jual. Nak jual ke mana? Muka aku nego dia kata. Kalau aku jual kamu, enggak aku kena beli air kamu. Maka senyap. Uthman petok duit sejabe, oh Yahudi dengan pitih tak lagi. Tak pitih tu kak pakai hangguk gini jual separuh Uthman kata. Mending dia nak jual separuh lagu mana, nak jual separuh lagu mana, mengot lagu. Kita buat gila hari ni hari demo esok hari kawal, hari ni hari demo esok hari kawal. Boleh Muka pitih dah ada 2 jabir dah ni. Kilah pitih tu kak ambil kak. Hari ni hari aku, tak apa, pergi. Uthman kata hari ni hari aku. Mu nak ambil air banyak mana ambil. Aku tak nego kamu. Semua orang ambil air belakang, hari Uthman penuh. Esok dia mari buka meja, tak ada sore habuk, muka mari free. Bodoh juga situ. Semua ke pitih dah lalu. Dia kata Zabah Uthman, dia kata Uthman melih aku hidup-hidup dia. Lah kali wak kira-kira jual. Bukan jual telaga saja, ngopo-opo utama lah kebun habis jual kat Uthman. Itu nak ayat bu Yahudi. Dan perangai Yahudi ni memang sapakah hari ni. Kita biasa dengar World Bank, Bank Dunia. Kita biasa dengar nama Soros. Biasa dengar dia ni. Tu. Bukan orang negara tu. Lama tu kak dia. Orang Yahudi. Hak pegang pitih. Sebab apa negara Sudan jadi bankrupt? Bankrupt maknanya muflis. Mata wang duit negara dia tu jadi murah. Termasuk dengan beberapa negara lagi di belah Afrika. Siapa orang tukar pitih ni supaya jual ke kering. Kok dalam nak? Tak ada orang nak kena curi, muka nilai pitih tak ada. Tanda-tanda kata nilai duit tak ada lagu mana. Sini yang tak tahu. Kalau di Malaysia bawa pitih 50 riyal dulu. Kalau belilah supermarket pergi Maiding, penuh troli. Penuh, boleh beli macam-macam. Kalau Maiding, moga Maiding ni sah harga murah ataupun kedai 2 riyal. Kedai 2 riyal dia kata panjang, tu orang ni ramai duk beli. Moga 2 riyal. Sebuah benda 2 riyal belaka. Padahal nama kedai 2 riyal. Hak ni kalau kita masuk nak beli barang basah, bawa pitih 50 riyal, dulu penuh troli. Apabila nilai ringgit semakin kecil, kita bawa 50 riyal, adik kakak kadang-kadang setengah troli pun tak siapa, boleh beli 2-3 perkara. Mana kata kalau keadaan tidak diselamatkan benda ni, satu hari nanti nilai duit tu tak ada nilai sikit. Sebab guna ekonomi cara kapitalis. Hak kaya semakin kaya, hak sesak semakin sesak. Al-Quran mengajar kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mu jangan makan hartamu sama-samamu dengan cara batil. Perangai Yahudi lagu tu. Riba. Riba di kalangan orang hartawan, orang ada pitih di kalangan Yahudi tak sekira. Allah Ta'ala mari cerita lah surah Baqarah. Sebutir-sebutir. Hak tu, hak orang menego. Orang agama pula. Gila kalangan Yahudi. Tak berani nak kecek bagai benar. Tak berani. Sebab apa tak berani? Takut ilah sapu. Ilah sapu. Orang Arab nak pergi tanya Yahudi, ulama Yahudi akan tanya, mu nak lagu mana? Dah helah ulama Yahudi ni banyak. Zaman dia Allah Ta'ala cerita lah surah Baqarah juga.
Hari Sabtu tak boleh ke laut. Dia kata tidak ke laut, dia kata dia akak nyekak saja. Tak ke laut, tak ikat-ikat, dia kata. Tepi laut ni gali parit panjang lagu tu. Moga hari satu ikan banyak tu hai uji dah ni. Barik dia tu, lorong air tu ada nyekak. Dia tarik nyekak tu, ikan masuk banyak. Dia kata kita ikan, dia kata kita tarik hon ni. Hello tu banyak dak. Ada kedak lah ni ulama hok jawab jenis hello banyak ni. Belana, bukan sikit. Kalau orang kaya jawab lagu ni. Tebing jawab lagu ni, tak kena dengan orang kaya tanya dia, siapa tak ada. Hukum kat orang ni berat semata-mata. Halik dia orang ni. Dia kaedah hukum ni kita kena perangai lah kat orang. Hak kita kena pakai berat. Tu kaedah hukum. Tak. Wala talbisul haqqa bil batil. Mu jangan cuba pakai ke pakaian hak benar ni, mu pakai dengan pakaian hak tak betul. Dia tak nampak benar. Tak nampak kebenaran sebab ulama tak berani kecek benar. Itu perangai ulama Yahudi. Hak dia nampak duit. Allah Ta'ala hina dia. Ulaika kal in tahmil alaihi alhath au tatruku yalhath. Orang lagu ni seperti mana anjing, dia beri makan pun dia jelek, tak beri makan pun dia jelek. Lapar semua. Allahu Akbar. Binasanya Yahudi dan Bani Israel kerana mereka ubah agama mereka. Allah Ta'ala cerita bab tu supaya kita nampak. Mari bahagian yang kedua dalam Quran, cerita bab Tuhan ni buat. Dia mula daripada surah Al-An'am, dia pergi lagi sampai suratul A'raf, dia pergi depan lagi sampai suratul Taubah, dia pergi lagi adik kakak sapalah kepada, kalau kita tengok sini, suratul Kahfi. Belum pada surah Kahfi tu, 4-5 surah ni duk cerita berkenaan dengan Tuhan ni menciptakan. Hak tadi nak cerita dia ada, hak tak ni nak cerita dia menciptakan. Tu bahagian kedua. Mengikut Maulana Husin Ali Alwani. Daripada Al-An'am sapalah kepada surah sebelum Al-Kahfi ni, iaitu suratul Isra. Tu bahagian kedua. Bahagian yang ketiga dia kata, bahagian yang ketiga bermula daripada suratul Kahfi, surah Al-Kahfi, dia pergi ke depan lagi adik kakak, sapalah sebelum surah tu Sabak. Kita biasa dengar cerita surah Sabak tu lagu mana. Sapa sebelum daripada surah Sabak, 4-5 surah ni duk cerita bahawa Allah mentadbirkan apa yang dia buat. Daripada surah Kahfi, sapalah sebelum surah Sabak tu, adik akak boleh tengok surah gapo sebelum daripada surah Sabak. Dan daripada surah Sabak sapa kepada akhir Al-Quran, duk cerita berkenaan dengan akhirat. Dan akhirat ni Malik Yaumiddin, khusus Allah Ta'ala cerita pada juzuk 29 banyak dengan juzuk 30. Juzuk 30 lah paling banyak cerita berkenaan dengan yang kita sebut sebagai akhirat, Malik Yaumiddin. Kalau kita nak tengok Iyyaka na'budu, kita buka suratul Zumar, hurai berkenaan Iyyaka na'budu. Kalau kita nak tengok Iyyaka nasta'in, kita tengok surah yang dimulakan dengan Hamim. Dia panggil surah Hawamim. Surah Hamim 7 kita panggil. Bermula daripada surah Ghafir, sapalah 7 surah yang bermula dengan Hamim. Semua tu surah cerita Iyyaka nasta'in. Dan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in inilah yang merupakan peruk kepada kehidupan kita. Sebab apa? Sebab wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk jadi hamba aku. Kita buat pengakuan dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Oleh kerana tu adik kakak, pembahagian ini dibahagi oleh Maulana Syibir Ahmad Usmani. Kita boleh tengok dalam pembahagian
Al-Fatihah yang dia buat bahagian ni, yang menyebabkan orang yang nak faham Quran ni, sebenarnya kita tafsir surah Fatihah ni kalau kita buat daurah sehari, neje syarah. Sehari tu kita ambil 2 jam, cukup neje. Belum pada asar boleh habis. 2 sesi, 2 jam pada waktu pagi. Lepas tu pukul 11.30 tu sambung rapat Zuhur, 2 jam lagi, 4 jam. Lepas tu 2 jam lagi lepas daripada waktu Zuhur. Syarah selama Najah ni, surah Fatihah ni, kita boleh faham sebutir Quran ni lagu mana. Dia ada cara dia. Ada cara dia. Dan untuk mengetahui, untuk kita tahu kunci kepada agama ni, kita kena syarah pula hadis 40. Sehari juga hadis 40. Alhamdulillah kita pernah buat di sini. Ya betul kok kian tu dah. Dulu ambo anjurkan tahun lepas. Dengan kerjasama daripada apa ni tu email Ustaz Yame kita. Ambil nama orang nak masuk daurah tu banyak juga, ambo ingat kat 200 orang masuk. Kita bagi CJ. Kita panggil Maulana Hadi, panggil Syekh Wasyukri mari syarah hadis tu saja 40, bagi 20 seorang, habis 40 hadis. Kita boleh tahu surah Fatihah, kita boleh tahu hadis 40, ni orang panggil tahu kunci kepada syariat. Sebab tu kalau kita mengikut daurah tafsir Quran ni, hamba biasa duk sebut semua dalam mengajar. Untuk habiskan daurah tafsir Quran ni, kita perlu masa 50 hari. Satu kelas, satu hari, kita kena ada 4 ataupun 5 kelas. 50 hari. Boleh habis 30 juzuk Quran. Tafsir. Sebab sebelum daripada tu kita kena ngaji dia punya kunci dia. Kita kena tahu kunci dulu. Ayat Quran ni adalah ayat yang berulang-ulang. Ulang-ulang ni biasanya ayat berkenaan dengan tauhid. Kalau ayat berkenaan dengan fiqh, kita tak faham banyak. Sebab sikitlah Quran. Dan benda hak fiqh ni dia sebut secara jelas. Dan kadang-kadang disebut secara sama kesamaran yang kita panggil, kena buka hadis untuk faham benda tu. Kerana ada diceritakan dalam hadis. Tapi kalau ayat tauhid, benda hak berulang, sebab apa Tuhan sebut lagu ni pada surah ni, sebab apa Tuhan sebut lagu ni pada surah ni. Bila ayat tu ayat berulang, bila kita tekan ayat, kita tafsir ayat tu panjang, mari ayat lain pun kita baca sambil lalu ya. Itu kaedah yang dibuat. Adik akak sekalian, hasil daripada orang masuk 50 hari daurah tafsir Quran ni, mana dia buat ustaz kalau orang tanya? Di Kampung Ambo, seorang Maulana, balik pelajar terbaik Pakistan. Dia buka pondok di Jetih. Dia buat daurah ni dekat 15 tahun dah, apa lama dah dia buat. Sejak dia balik mula dah. Orang masuk daurah dia tu ada pecing kerajaan, ada pecing wakil rakyat pun ada. Orang getah, motor getah pun ada, kebun pun ada. Hak ajaib laginya, orang hak masuk daurah dia tu daripada semua latar belakang pendidikan agama, hak ni pondok, hak ni khalah, hak ni gapo, semua ada belakang. Tapi bila masuk daurah Quran dia tu, dia jadi satu belakang kefahaman. Dia jadi nak ke sunnah Nabi belakang. Tak sih bagai-bagai karu. Seorang yang berpegang dengan tarikat yang begitu kuat, ada seorang masuk daurah, mula-mula dia masuk daurah hadis dulu, mula-mula mengaji hadis Abu Daud, habis Abu Daud. Lepas tu dia rasa nak masuk daurah tafsir, masuk ngaji Abu Daud tu dia duduk pegang tarikat lagi. Habis daurah tafsir tu dia cerita pengalaman dia duduk dalam tarikat ni lagu mana. Amu jumpa 2 orang. Dia ni seorang, lepas tu ada seorang lagi. Kita dengar sekali tu berasa pelik.
Sebab dalam tarekat dia ni tok guru dia ajar untuk dapat maqam yang tinggi kena duduk iktikaf juga 10 akhir Ramadan tu iktikaf, tapi dengan cara tak mandi. Tak mandi. Duk gitu, bubuhai bau gitu. Hangit tu kat tiok dia kata. Dia cerita hamba. Buka puasa kak makan sikit-sikit. Puasa kan hari puasa 10 akhir. Iktikaf, tapi bukan iktikaf cara Nabi. Lepas tu buat lagi. Bulan Muharram kau bulan berapa dia kata. Adalah so lagi. Dia setahun tu 2 kali dia buat kupur. Tidur lelak lambu gitu 10 hari. Tak mandi. Gosok gigi, cuci tubuh gitu ya. Ni pengalaman dia. Dan zikir. Zikir malam-malam bangun zikir. Adalah zikir dia, cara dia tu. Gerakkan dia dan sebagainya. Untuk mari zuk. Orang panggil. Mari supaya bagar benda. Kalau zikir mari hitam lagi tu tak suci lagi tu. Dia kena zikir biar mari putih. Hitam putih tu menatang apa tak tahu. Dia yang gambar. Kita dengar tu rasa kejut, moga kita tak biasa masuk tarekat ni. Nah, tak ada pengalaman. Cuma kita baca kitab lah. Tapi dia ni orang ada pengalaman dalam tarekat tu sendiri. Hak masuk daurah tafsir ni, dia pernah pergi dalam gua. Betapa dalam gua. Baca surah jin. Mari jin. Mari mata cicing. Mari wasbah. Jangan tinggal wasbah ni. Boleh jadi hak kata tekuk tu jodoh kali. Boleh jadi. Dengan kaifiat, dengan cara dia gini-gini macam-macam lah ada lah. Amat tanya mari ji. Mari ustaz. Dia kata mari. Pahayawi kaji. Bui kata. Lop zikir jam mata tu kat mari kita supaya kita mimpi kata. Supaya kita mimpi mari muka janggut panjang kata janggut. Serban besar. Siapa dia mari tu? Syekh Abdul Qadir. Jailani bukan Qadir tempat kita ni. Syekh Abdul Qadir Jailani mari janggut panjang bawa tukak so. Hadiah tukak dia so. Tukak daripada mana? Nibung tunggal. Ambil mana tak tahu lah jing tu. Dia curi mana wallahu a'lam. Hadiah. Pak kata haji pegang. Pegang ustaz kata mari nak pergi rumah tengok ada tukak. Tu dia. Cerita dia. Kena zikir malam Rabu. Selasa malam Rabu kena zikir banyak. Zikir banyak. Siapalah mari mimpi dia bui batu mata. Sebutir ambil mana batu mata tu? Bawah tangga rumah. Rumah dia ada tangga, ada pasu bunga tu. Dia ambil situ. Dalam mimpi tu royak. Lepas tu, pagi esok ada kata. Main jing nak royak. Nak tipu dia. Lepas tu dia suruh buat apa batu mata tu? Dia kata kalau demam, celup dalam air, minum. Selawat 7 kali. Kalau budak teriak kau gapo kau cacing, biasa teradah, biasa. Boleh bomo dia. Tak laku habis obat di hospital. Pakai buah, pakai batu mata dia sutir. Olah nyanyi kena tipu demo. Tapi dia ni bila dia ngaji daurah tafsir, dia tahu hakikat tauhid sebenar. Dia boleh tinggal bagai lagu tu, dia pergi syarah pula ke anak murid dia ni. Anak murid dia pergi kat tok guru dah. Tarekat ni pergi syarah tinggal lah hak lepas tinggal. Ada dia kata hak tinggal, sanggup tinggal. Ada hak tak boleh nak tinggal dah. Dari darah daging kau lagu mana wallahu alam. Nak royak bui kehebatan Quran ni boleh buka hati manusia. Itu Al-Quran. Sebab Al-Quran ni nur, cahaya kepada kita semua. Jadi untuk akhir kesimpulan kita malam ni adik kakak, ambo nak seru adik kakak semua, kita kena berasa menyesal kalau kita tak habis mengaji tafsir Quran ni, kita tak habislah hidup kita kena rasa menyesal. Sebab Quran ni syariat kita. Mana boleh orang matilah keadaan tak tahu syariat dia. Paling kurang tahu ringkasan. Kita berasa lama ngaji
Tak habis lagi ni umur kat 70 dah kita kata ustaz kata lagu tu gak Allahu Akbar. Nak boleh kau ngabih klik tengok tafsir Quran di umur tu tebal ni. Bila nak habis dia kata. Tak apa, paling kurang kita tahu gapo dia isi kandungan Al-Quran. Ulama kita pun mikir supaya kita mikir juga. Supaya kita tengok kitab tafsir berjilid. Kita kata bila nak habis ngaji tafsir. Kita kata bila nak habis. Kita tak aja berdoa pada Allah biar Tuhan panjang umur supaya habis. Almarhum Tok Goni Aziz, Allahumma ighfir lahu. Dia berdoa pada Allah Taala. Di antara doa dia, Allah minta umur dia panjang. Masa tu dia kata biar dia habis mengajar tafsir ke ayat Kelantan. 41 tahun dia mengajar tafsir. Daripada muda sampailah ke dia tua, habis 30 juzuk, 41 tahun. Ngajar seminggu sekali je pagi Jumaat. Dan lo ni tu keset zaman mula orang pakai keset dia. Zaman dia muda-muda mula. Keset dia, CD dia, gapo suara dia tu orang duk kupul lah ni. Orang duk kupul, orang duk ripung buat tafsir tu ni Aziz. Daripada suara dia tu orang ambil jadi tulisan. 45 surah dah ada lah ni. Surah An-Nas ada, surah Al-Waqi'ah ada, surah Al-Mu ada. Lah ni kerajaan apa ni pihak kerajaan ni nak ada satu NGO dia nak kumpul 30 juzuk. Dia cari kaset rata. Tengok kaset ni ada orang tua-tua zaman dulu kan. Beli kaset ni. Orang tua-tua zaman dulu tu ada seorang pokcik tua tu ripung kuliah tok guru tiap-tiap minggu dia beli somari. Satu almari. Sampai ustaz sayang boh kumpul ni nak bayar ke dia. Dia kata ambil lah pinjam, tak usah bayar lah. Dia kata pinjam dok. Keset lama. Lepas tu kita nak masuk alat tu ada hak butir, ada hak tak butir. Tapi usaha untuk kumpul 30 juzuk ni sedang dijalankan. Kita doa biar mudah. 41 tahun. Dia kakak. Habis 30 juzuk. Pak kita lagu mana ni? Berapa juzuk dah Quran hak kita tahu, hak kita tadabbur ayat Quran. Kalau kita boleh tahulah suratul Fatihah, lepas tu kita boleh tafsir surah Az-Zumar, lepas tu kita boleh tafsir surah Hawamim 7 tu hidup kita hamba berasa lega dah sikit. Sebab hak tu orang panggil ibu, intipati orang panggil. Kalau nak buat, kalau kita buat air bahu orang tu pati dia. Hak lain tu kalau kita baca molek, dia tak lari daripada ketiga-tiga perkara tadi. Ulama kita mari buat kaedah supaya mudah kita faham. Mudah kita reti. Kalau kita rajin lagi kita ngaji bahasa Arab, lagi kita reti. Lagi kita reti. Itu Al-Quran. Satu mukjizat yang besar. Dia boleh ubah perangai manusia. Dia boleh ubah perangai kita. Itu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Akhirnya adik kakak, kita bersyukur pada Allah sebab Allah Ta'ala beri Quran ini dijaga. Allah Ta'ala tak perlu pada siapa-siapa untuk jaga Quran. Dia yang jaga Quran. Sebab agama dia. Dan dia dah janji nak jaga Al-Quran. Dan orang yang jaga Quran ini termasuk daripada golongan orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia jaga hafal dia, kefahaman dia. Dan pengalaman kita hafal Quran ni, hafal tu agak mudah. Zaman yang hafal Quran 3 muka 4 muka boleh sehari. Tak boleh 3 4 muka tu boleh sehari. Tapi hak paling mencabar sekali, paling payah nak ulang, nak lebih lekat. Hak tu lah duk tewah dengan diri sendiri. Tanyalah budak-budak hafiz Quran habis 30 juzuk. Tanya dia, awak al-hafiz ke al-habis? Banyaknya al-habis saja ya. Mana kata habis ngapa ya? Habis ngapa? Jarang budak nak ambil syahadah mula. Habis 30 juzuk tu, dia kena buat persiapan untuk syahadah paling kurang setahun. Dia kena belajar Quran, belajar. Untuk dia baca dalam masa paling minimum masa dia paling sikit 3 hari, 10 juz hari. Syahadah. Baru dapat CJ, bahawa mu ni betul-betul hafal Quran. Ataupun 2 hari. 15 juzuk. Baca daripada pagi sampai ke petang depan tu guru ramai-ramai. Orang panggil ambil syahadah. Ataupun hak bisa lagi ada sore
Orang Malaysia kita. Berapa kali? Sehari, sama sehari 30 juzuk. Guru dia pemolek, guru sanggup tunggu. Nak murid lepas Isya tu nak sama pula tu, guru sanggup tunggu lagi untuk bacaan. Dan silat dia ada 3 tempat. Tukar ayat. Kesilapan dia. Hak tu bisa benar tu. Orang panggil, bahasa kita panggil masyi, orang tu masyi. Masyi makna dia tu hebat benar. Kita tebuk surah mana pun nampak belakang. Hak tu tak apa. Hak mata nampak. Ni. Hak johan antara bangsa Al-Quran ni. Orang Malaysia, Qayyim. Hak dipanggil masa buka Quran ni. Kita buka tanah sini ni. Hamba ingat lagi. Adik Qayyim, hak pernah bagi baca Quran dah tempat kita ni. Baca dengan Braille. Quran Braille dia panggil dia ni. Menang nombor 1. Musabaqah baru ni. Dengan markah 94 poin ni. Orang menang musabaqah ni 90 lah ke atas ni bisa menang lah weh. Tapi tak ada lagi orang boleh pecah rekod Hajjah Rogayah Sulung. Orang Terengganu. Allahumma ighfir laha, mati dah baru ni. Datuk Hajjah Rogayah Sulung menang dengan markah 99.9. Datuk Hajjah Faridah menang dengan 98.9. Dia 94 poin ni. Bisa menang. Tak nampak. Dia agak tak biasa tengok Quran tu. Hamba biasa dah. Satu majlis hamba dengan dia tu, maka kata mari nak tengok. Kita buat lalu tutup mata tutup mata. Tak gari. Gapo dia tahu putih kata. Nah, dia tu baca Quran Braille dengan putih lagu tu, je putih halu-halu dia baca boleh tubik. Suara Quran tu tubik daripada mulut dia. Sedap pula. Kita hak mata ada tak payah pakai gagal ada. Pakai tak spek gak baca malah baca Quran. Orang kok korang tak tahu pok kita. Nak marah juga bahasa ni. Nah, orang kok gapo tak tahu lah kita ni. Tu hak buta pun reti baca Quran. Hak tak nampak mata pun reti baca Quran. Allah cerahnya cahaya Quran. Pakat mikirlah pok kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.